Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah, amma ba'du. Muslimin muslimat, hadirin hadirat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia dan keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama menikmati salah satu daripada nikmatnya, yakni nikmat kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Zulhijjah, yang mana bulan ini memiliki keistimewaannya yang tersendiri, yang diceritakan kepada kita sama ada melalui kitab suci Al-Quranul Karim maupun hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, bulan Zulhijjah yang merupakan bulan yang terkandung di dalamnya segala bentuk amal ibadah di dalam agama kita. Sama ada salatnya, sama ada puasanya, kemudian diikuti dengan ibadah hajinya, dan juga ibadah korban yang Allah Subhanahu wa taala telah syariatkan kepada kita. Pada kesempatan kali ini insya-Allah saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saffat, bermula daripada ayat yang ke-100 dan juga beberapa ayat yang berikutnya, menceritakan kepada kita tentang kisah pengorbanan agung yang telah dimulakan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam bersama anak-anak kesayangan baginda Nabi Allah Ismail alaihi salam dan juga isteri baginda Nabi Allah Ibrahim, yaitu Siti Hajar. Allah Subhanahu wa taala berfirman bermula pada ayat yang ke-100, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi habli minas salihin fabasyarnahu bighulamin halim. Allah Subhanahu wa taala merakamkan doa dan juga permintaan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Kata Nabi Allah Ibrahim, Rabbi wahai Tuhanku, habli, kurniakanlah kepadaku minas salihin, anak daripada golongan orang-orang yang saleh. Lalu kata Allah, fabasyarnahu bighulamin halim. Kami, yakni Allah, memberikan kepada Ibrahim berita gembira dengan dia akan mendapat anak yang penyantun sifatnya. Para ulama menafsirkan kepada kita, Nabi Allah Ibrahim berdoa memohon kepada Allah agar diberikan seorang zuriat keturunan, yang keturunan zuriat ini daripada kalangan orang-orang yang saleh. Puluhan tahun Nabi Allah Ibrahim mengangkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan anak yang saleh. Allah nak mengajar kepada kita arti jangan berputus asa dalam kita mengharapkan sesuatu daripada Allah. Sedangkan Nabi Ibrahim seorang nabi yang berkedudukan sebagai Khalilullah, yang begitu dekat dengan Allah pun berdoa puluhan tahun untuk Nabi Allah Ibrahim mengurniakan untuk Allah mengurniakan kepada Nabi Allah Ibrahim seorang anak. Disebutkan kepada kita bahawasanya Nabi Ismail adalah merupakan anak sulung yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Allah Ibrahim melalui isteri baginda, iaitu Siti Hajar alaihi salam. Nabi Allah Ibrahim mendapat ataupun dikurniakan anak Nabi Allah Ismail ketika mana menurut satu pandangan Nabi Allah Ibrahim telah pun berusia hampir 83 tahun. Hampir 83 tahun.
ketika mana usia Nabi Allah Ibrahim sudah mencecah hampir 83 tahun, barulah baginda dikurniakan anak Nabi Allah Ismail alaihissalam melalui perkahwinannya dengan Siti Hajar. Kita bayangkan di sini tuan-tuan bagaimana Allah Subhanahu wa taala nak mengajar kepada kita. Saban hari Nabi Allah Ibrahim berdoa minta supaya dapat anak yang soleh. Dan sepatutnya doa ini juga tidak kita tinggalkan dalam kehidupan kita. Bacalah dalam kehidupan kita setiap kali lepas daripada semayang minta kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Wahai Tuhanku, kurniakanlah kepada aku anak-anak daripada golongan orang-orang yang saleh. Selain daripada kita mengajar mereka dengan ilmu agama, selain daripada kita mengajar kepada mereka dengan Al-Quran dan sebagainya, ingat doa daripada kedua ibu bapa itu merupakan doa yang sangat-sangat dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara salah satu doa, thalathu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna. Ada 3 jenis doa yang mana doa tiga jenis doa ini sangat-sangat dimustajabkan oleh Allah, tidak ada syak padanya. Salah satu daripada doa itu ialah doa seorang bapa atau seorang ibu untuk anak-anaknya. Kita minta kepada Allah, ya Allah, berikan kepada aku zuriat daripada kalangan orang-orang yang soleh. Minta supaya anak kita ni yang lahir atau yang telah lahir adalah anak-anak yang saleh, yang taat, yang patuh kepada Allah, kepada Rasul, kepada kedua ibu bapa, yang menjunjung segala titah perintah agama. Ini di antara nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, sayangnya Nabi Allah Ibrahim kepada Nabi Allah Ismail ni tak sah kira lah, kata orang Kedah, sayang sungguhlah. Sudahlah dikurniakan Nabi Allah Ismail kepada Nabi Allah Ibrahim pada usianya yang telah lanjut. Dan Nabi Allah Ismail ni pula adalah anak yang anak yang baik, yang penyantun. Seorang anak yang dengar cakap, yang patuh kepada kedua ibu bapa. Lalu Allah Subhanahu wa taala nak menguji Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nak tengok adakah kasih sayang Nabi Allah Ibrahim kepada anaknya Nabi Allah Ismail mengatasi kepatuhan dan ketaatannya kepada Allah. Maka kita baca dalam tafsir menceritakan kepada kita, apabila Nabi Allah Ibrahim bela Nabi Allah Ismail hampir umurnya mencecah umur akil baligh. Lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Allah Ibrahim untuk menyembelih Nabi Allah Ismail alaihissalam. Allah perintahkan Nabi Allah Ibrahim untuk sembelih anak kesayangannya, yang puluhan tahun dia berdoa kepada Allah agar diberikan seorang anak yang soleh ni. Tiba-tiba Allah perintah supaya dikorbankan. Kerana Allah nak melihat, nak menguji Nabi Allah Ibrahim, adakah kasih sayang dia kepada anak yang dia sayang ni mengatasi ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut dalam Quran pada ayat yang ke-102, Allah cerita kepada kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Ayat yang berikutnya dalam surah As-Saffat ayat 102. Allah cerita kepada kita tak kala sampai umur Nabi Allah Ismail itu umur yang dia boleh berusaha, bekerja bersama-sama dengan Nabi Allah Ibrahim. Boleh tolong dah Nabi Allah Ibrahim buat kerja dan sebagainya. Umur akil baligh, Allah beri kepada Nabi Ibrahim mimpi. Dan mimpi para nabi ini adalah mimpi yang benar, yang merupakan wahyu daripada Allah. Ulama menyebut kepada kita di dalam tafsir bahawasanya Nabi Allah Ibrahim bermimpi selama 3 malam berturut-turut. Bermula pada malam ke-8 Zulhijjah. Nabi Allah Ibrahim bermimpi, ada suara yang mengatakan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, mengatakan bahawa
Allah memerintahkan kamu supaya menyembelih anak kamu pada malam ke-8 Zulhijjah. Malam yang kita sebut sebagai malam ataupun 8 ni hari Tarwiyah. Tarwiyah makna hari berfikir. Nabi Allah Ibrahim disebut dalam tafsir. Pada keesokan harinya Nabi Allah Ibrahim berfikir, apakah mimpi ini benar daripada Allah Subhanahu wa taala ataupun daripada syaitan. Malam tu Nabi Allah Ibrahim bermimpi, keesokan harinya terfikir Nabi Allah Ibrahim, apakah mimpi aku semalam ni adalah benar perintah yang datang daripada Allah ataupun daripada syaitan. Sebab itulah kata sebahagian ulama, hari 8 dinamakan sebagai hari Tarwiyah, bermakna hari berfikir Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Pada malam keduanya Nabi Allah Ibrahim bermimpi dengan mimpi yang sama untuk kali yang kedua, yakni malam 9 Zulhijjah. Nabi Allah Ibrahim bermimpi, wahai Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kamu untuk menyembelih anakmu. Maka keesokan harinya ketahuilah Nabi Allah Ibrahim bahawa mimpinya itu adalah mimpi yang benar, yang merupakan perintah yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada keesokan harinya ataupun pada malam hari yang ke-10 Nabi Allah Ibrahim bermimpi lagi untuk kali yang ketiga, kata ulama. Mimpi yang sama, wahai Ibrahim, Allah memerintah kamu menyembelih anak kamu Ismail. Maka keesokan harinya ketahuilah Nabi Allah Ibrahim bahawasanya mimpi itu adalah benar-benar merupakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah hari 10 dinamakan hari Arafah, yakni hari mengetahui Nabi Ibrahim akan kebenaran. Hari yang ke-9. Hari ke-9 hari Arafah. Hari Nabi Ibrahim mengetahui kebenaran mimpi. Manakala hari yang ke-10 dinamakan sebagai hari Nahar, yakni hari melaksanakan ibadah korban. 3 malam berturut-turut. Malam pertama, malam hari Tarwiyah, malam 8. Nabi Allah Ibrahim bermimpi. Malam kedua, malam hari 9, hari Arafah. Nabi Ibrahim bermimpi lagi. Malam ketiga malam hari Naharnya, Nabi Allah Ibrahim bermimpi dengan mimpi yang sama. Allah perintah supaya menyembelihkan anaknya. Bila sampai umur Nabi Ismail mencecah usia akil baligh, Allah uji Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Inilah pada hari yang ke-10 itulah Nabi Allah Ibrahim bawa Nabi Allah Ismail menuju ke Mina. Lalu Nabi Allah Ibrahim menceritakan kepada Nabi Allah Ismail, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Sesungguhnya aku melihat dalam tidurku, dalam mimpiku, bahawa aku menyembelih kamu. Fanzur. Lalu kata Nabi Ibrahim kepada anaknya Ismail, apa pendapatmu? Apa jawab Nabi Allah Ismail? Nabi Allah Ismail berkata, ya abati, wahai bapa kesayanganku, if'al ma tu'mar. Buatlah, laksanakanlah sebagaimana yang Allah telah perintahkan kepada kamu. Karena Nabi Ismail tahu ayahnya adalah seorang Nabi dan mimpi seorang Nabi itu merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebut di dalam tafsir bagaimana kisah Nabi Ibrahim nak bawa Nabi Ismail menuju ke Mina untuk dilaksanakan penyembelihan pada hari Nahar atau hari ke-10 daripada bulan Zulhijjah ini. Ulama menyebut kepada kita bahawasanya Nabi Ibrahim berkata kepada Siti Hajar, pakaikanlah anakmu Ismail dengan pakaian baju yang cantik, kerana aku hendak bawa dia pergi bertamu, pergi berjalan. Maka Siti Hajar pun seorang isteri yang taat, tanpa bertanya kepada Nabi Allah Ibrahim ke mana nak pergi, tujuan apa dan sebagainya. Dia tak tanya walau sepatah pun. Tapi dipakainya Nabi Ismail dengan pakaian yang cantik, yang indah. Disikatnya rambut, diminyaknya rambut dengan rapi. Nabi Ibrahim bawa pisau dan Nabi Allah Ibrahim bawa seutas tali di tangan baginda. Bawa Nabi Ismail menuju ke Mina untuk melaksanakan penyembelihan sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau kita pergi dalam ibadah haji umrah kita, waktu kita ziarah menuju ke Mina, para mutawif akan tunjuk tempat kepada kita di atas bukit sebelah kiri, kita akan nampak ada satu bentuk macam bangunan kecil. Katanya di situlah tempat berlakunya penyembelihan Nabi Allah Ibrahim dengan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Maka kata ulama, pada hari ini, hari ketika mana Nabi Ismail hendak disembelih oleh ayahnya Nabi Allah Ibrahim, Iblis laknatullah cukup sibuk dan dia tak pernah sibuk seperti mana sibuknya dia pada hari tersebut. Kalut dia dengan tujuan nak menghalang perkara ini daripada berlaku. Dia cukup kalut pada hari tersebut. Pada hari tersebut dia kalut. Tidak seperti mana kalut dia pada hari-hari lain. Dia mari kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dia kata ke Nabi Allah Ibrahim, wahai Ibrahim, cuba perhati tengok perwatakan anak kamu tadi. Tu anak kamu yang berlari-lari di depan kamu. Cuba kamu perhati, kamu tengok rupa parah, segak, perangai lembut, budi pekerti baik. Tak sayangkah kamu nak sembelih dia? Nak boleh tu pun bukan senang. Berdoa puluh tahun, bela sampai umur remaja, usia akil baligh. Tiba-tiba kamu nak sembelih dia, wahai Ibrahim. Itu tuan-tuan. Macam kita nak buat korban lah tuan-tuan. Hari ni 700, 800, satu bahagian ada yang buat lembu besar lebih daripada tu. Kadang-kadang dia mari 800 besar ni. Besar ni bukan senang nak boleh. Lebih-lebih lagi dalam suasana PKP lah ni, nak kerja pun tak boleh. Dia mari hasutan daripada. Tak sayangkan duit 700, 800 ni. Boleh buat macam-macam benda lain. Boleh beli macam-macam lagi. Tiba-tiba kamu nak buat korban yang daging tu kamu tak ambil. Dan kalau kamu ambil pun sikit sangat. Hak lain tu bagi ke orang. Dia mari tuan-tuan. Tapi bagi orang yang tegal ataupun orang yang kukuh iman, dia tak peduli dah benda-benda ni. Ni yang dikatakan korban. Sebab itulah di antara doa yang kita baca, Allahumma hadhihi minka ya Allah, ibadat korban yang ku buat hari ni datang daripadamu. Rezeki kamu yang beri. Wa ilaika, hari ni aku buat korban kerana-Mu, kembalikan kepadamu. Fataqabbalha minni. Tolong terima ibadat korban aku yang aku buat pada hari ini. Tolong terima ya Allah. Kan? Belum daripada darah mencecah ke bumi, darah sembelihan mencecah ke bumi. Ibadat korban pahala ataupun ibadat yang kita buat sudah ada tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ni kita ambil nak menghayati semangat pengorbanan Nabi Allah Ibrahim. Allah tak perintah kita suruh sembelih anak kita dah. Allah tak perintah kita suruh kita sumbangkan seluruh harta kekayaan kita dah, tapi sebahagian saja. Nak tengok kita ni sanggup tak kita berkorban. Setengah orang dia sanggup kalau ibadat puasa melibatkan tinggal makan, dia sanggup. Ibadat semayang, mengorbankan waktu tidur dia letih penat, dia sanggup. Tapi bila melibatkan harta, tak semua orang yang sanggup, kerana manusia ni kadang-kadang dia genggam harta dia, sayang harta dia. Setahun sekali Allah tuntut kepada kita untuk kita melaksanakan ibadah korban. Bagi mendekatkan hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita sesama makhluk, sesama manusia. Lalu, berbalik kepada kisah tadi, Iblis dia hasut Nabi Allah Ibrahim, tak sayang. Nabi Ibrahim kata apa? Dalam tafsir disebut, benar. Anak aku ni segak, bagus. Tetapi aku telah diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihnya, untuk mengorbankannya. Maka aku mendahulukan perintah Allah berbanding sayang dan kasih aku kepada anak kesayanganku. Subhanallah. Ni yang kita nak ambil semangat pengorbanan ni tuan-tuan. Maka bila mendengar jawapan Nabi Allah Ibrahim, Iblis dia kecewa lah. Dia tak berjaya nak goda Nabi Allah Ibrahim. Dia beralih tempat, dia pergi kepada Siti Hajar, isteri kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dia kata kepada Hajar, wahai Hajar, mengapa kamu biarkan anak kamu Ibrahim dibawa oleh suami kamu untuk disembelih? Lalu kata Siti Hajar, jangan kamu berbohong. Adakah seorang bapa sanggup menyembelih anaknya? Lalu kata Iblis, ya. Sebab itulah suami kamu waktu dia bawa anak kamu, dia bawa sekali dengan dia pisau dan tali. Lalu Hajar tanya, pasal apa dia nak sembelih anak dia? Lalu jawab Iblis, kerana suami kamu mengatakan bahawa dia telah diperintahkan oleh Allah
untuk menyembelih anak dia dan anak kamu. Lalu jawab Siti Hajar, sesungguhnya seorang Nabi tidak akan diperintahkan oleh Allah untuk berbuat perkara yang salah. Kalau benar ini perintah daripada Allah, maka Allah tak akan suruh seorang Nabi dia untuk buat benda yang salah. Sedangkan aku juga sanggup menjalankan perintah Tuhanku untuk mengorbankan nyawaku. Kalau Allah perintah aku untuk aku korbankan nyawa aku sanggup. Ini kan pula untuk mengorbankan anak aku lebih sanggup, kata Siti Hajar. Subhanallah. Bagaimana 3 beranak ni tuan-tuan, satu pengorbanan yang teragung dalam lipatan sejarah. Siti Hajar, ibu yang melahirkan Nabi Allah Ismail. Kemudian sampai satu peringkat Siti Hajar menerima perintah Allah kepada Nabi Ibrahim, suaminya, yang dia tahu suami dia seorang Nabi. Allah takkan perintah seorang Nabi melakukan perkara yang salah. Kalau Allah perintah bukan setakat nyawa anak aku pun sanggup korbankan nyawa aku. Apatah lagi nyawa anak aku lebih sanggup untuk dikorbankan kalau ianya benar perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila Iblis dengar jawapan Siti Hajar, dia berasa kecewa. Dia tak boleh nak menghasut Siti Hajar daripada menahan suaminya daripada menyembelih anak kesayangan mereka. Bila lagu tu, dia lari pula pergi kepada Nabi Allah Ismail alaihissalam. Pergi kepada Nabi Allah Ismail, dia kata, "Wahai Ismail, jangan duk seronok sangat. Jangan duk berasa seronok sangat. Bapa kamu bawa kamu ni dengan tujuan nak sembelih kamu. Tengok di tangan dia ada tali, ada pisau." Lalu kata Nabi Ismail, "Engkau jangan berbohong kepadaku. Bapakku tidak akan menyembelih aku." Iblis kata lagi, "Bapa kamu mendakwa bahawa dia telah diperintah oleh Allah untuk menyembelih kamu." Bila dengar jawapan Iblis, Nabi Ismail kata, "Sesungguhnya kami dengar dan kami patuh akan perintah Allah." Kalau betul bapa aku dapat perintah daripada Allah, kami dengar dan kami patuh. Allahu Akbar. Bagaimana ketegasan, kekuatan iman yang ditunjukkan oleh seorang bapa. Begitu juga seorang ibu dan anak, yang masing-masing terpaksa berkorban. Nabi Ibrahim terpaksa korbankan anak yang disayangi. Siti Hajar terpaksa mengorbankan anak yang dia sayang. Nabi Ismail alaihissalam terpaksa mengorbankan diri dia sendiri. Tapi kerana ini perintah daripada Allah, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuh. Sebab tu tuan-tuan, kita dalam setahun ni Allah beri 4 hari pada kita kan. 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. 4 hari ni Allah minta kita ni tidak ada satu ibadat lain yang lebih dikasihi di sisi Allah selain daripada ibadat kita menumpahkan darah sembelihan korban ke bumi. Hari-hari lain kita tak boleh buat. Kalau kita sembelih lembu besar mana pun lain daripada 4 hari ni, sekadar jadi sembelihan biasa, mungkin akikah, mungkin sedekah, mungkin kenduri macam tu. Tapi untuk 4 hari ni Allah beri kepada kita masa peluang untuk kita sama-sama buat ibadat, nak mendekatkan diri kita kepada Allah, nak buang dalam hati kita ni sifat tamak, sifat segala sayang kepada harta, supaya kita ni ada satu sifat sanggup melakukan pengorbanan demi untuk Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi apabila pengorbanan itu melibatkan wang, ringgit dan harta benda kita. Lalu Nabi Allah Ismail diceritakan kepada kita bila mana Iblis cuba nak menggoda dia lagi. Nabi Allah Ismail melempar Iblis dengan ketui-ketui batu, menyebabkan sebelah kiri mata Iblis menjadi buta, dan Iblis pada ketika itu meninggalkan Nabi Allah Ismail dalam keadaan kecewa. Daripada kejadian inilah, kata ulama, Allah mewajibkan kita melontarkan biji-biji batu di tempat-tempat di jamarat, jamratul ula, jamratul wusta dan juga jamratul aqabah, sebagai mengikuti perbuatan Nabi Allah Ismail alaihi salatu wassalam ketika mana kita melaksanakan ibadah haji yang bertempat ataupun di mana melontar ini berlaku di Mina. Jadi ambil daripada situlah, supaya mudah-mudahan dengan kita melempar batu itu adalah simbolik kita melempar ataupun menghalau iblis dan syaitan daripada kehidupan, daripada menyesatkan kehidupan kita. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian,
Disebut di dalam tafsir apabila sampai di Mina, barulah Nabi Allah Ibrahim habaq kepada Nabi Allah Ismail bahawa dia nak sembelih Nabi Allah Ismail semata-mata kerana nak menjunjung titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang dia terima melalui mimpinya. Dan Nabi Allah Ismail jawapannya pula secara orang kata konsisten, teguh. Wahai ayah, laksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. InsyaAllah ayah akan mendapati aku dalam keadaan orang-orang, dalam keadaan yang sabar, menjunjung titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Di sinilah berlaku beberapa dialog di antara Nabi Allah Ismail dengan Nabi Allah Ibrahim. Sebagaimana yang diriwayatkan kepada kita disebut dalam sebahagian tafsir, Nabi Allah Ismail berkata kepada Nabi Allah Ibrahim sebelum disembelih, wahai bapa kesayanganku, aku ingin berpesan kepada kamu beberapa pesanan, yakni boleh dikatakan wasiatlah, sebelum kamu menunaikan atau melaksanakan penyembelihan ini. Wahai bapakku, yang pertamanya ikatlah kedua tanganku supaya aku tidak meronta-ronta ketika kamu menyembelih aku sehingga menyukarkan kamu untuk melaksanakan penyembelihan. Ikat tanganku, wahai ayah. Yang kedua, telungkupkan mukaku ke bumi. Muka aku ni bagi duduk ke bumi supaya kamu tak nampak muka aku ni. Bila kamu tak nampak muka aku ni, makna tak timbul perasaan kesian ketika kamu menyembelih aku. Kalau kamu tengah duduk sembelih, tengok muka aku sekejap lagi, dia mari perasaan kesian belah, menyebabkan kamu tak dapat melaksanakan korban dengan ataupun sembelihan dengan sempurna. Yang ketiga, selakkan bajumu jauh daripada aku supaya tidak terkena percikan darah aku kepada baju kamu. Sekejap lagi kalau kamu balik ke rumah, mak tengok baju kamu penuh dengan darah aku, menyebabkan mak bersedih hati dan berduka cita. Yang ketiga kata Nabi, yang keempat kata Nabi Ismail, tajamkan mata pisaumu dan cepatkan sembelihan atau hirisan pada leherku supaya mudah mati kerana kematian itu sangat menakutkan. Tajamkan mata pisau supaya cepat sembelihan, cepat mati. Ini di antara apa yang dituntut dalam agama kita. Nabi suruh kita berbuat ihsan kepada sembelihan kita kan. Nabi kata innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Allah suruh kita buat ihsan ni dalam segenap segi perkara. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Bila kamu nak bunuh suatu binatang yang berbahaya yang boleh menyebabkan mudarat pada kamu ataupun menyebabkan bahaya pada kamu, maka fa ahsinul qitlah. Perelokkan sembelihan, perelokkan cara bunuh tadi. Sekali katuk dia mati, jangan kita seksa dia. Wa idza dzabhtum, apabila kamu menyembelih binatang sembelihan yang kita nak makan, lembu, kambing dan sebagainya, fa ahsinudz dzibh. Perelokkan sembelihan. Tajamkan mata pisau. Kat kaki, rebahkan menghadap ke kiblat. Kan? Mulakan dengan nama Allah, bismillahi Allahu akbar. Segerakan sembelihan dia. Tunggu sampai dia mati baru kita lapah dia. Walaupun dia binatang, dia juga nak kita buat kebaikan kepada dia. Jangan kita kata dia binatang, dia tak ada, dia ada perasaan. Cantiknya Islam yang Nabi bawa ni, yang kata rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak kami utuskan kamu wahai Muhammad melainkan kamu ni datang bawa rahmat sekalian alam. Rahmat yang Nabi bawa ni bukan saja untuk manusia, bahkan untuk binatang, untuk haiwan, untuk tumbuhan, alam sekitar dan sebagainya. Di kalangan manusia, rahmat Nabi ni bukan saja untuk orang Islam. Orang bukan Islam pun dapat rahmat. Di antaranya rahmat Nabi terhadap orang bukan Islam ni apa dia? Allah tangguhkan azab siksaan mereka supaya mereka bertaubat balik ataupun beriman kepada Allah. Tidak seperti mana umat-umat yang terdahulu. Apatah lagi kita orang Islam. Sebab itulah bila kita nak sembelih binatang, kan, jangan beri nampak pada kawan-kawan dia hal lain supaya dia tak takut. Kemudian tajamkan mata pisau kita. Kadang-kadang kita tengokkan dalam video yang diviralkan di negara-negara lain. Kadang-kadang mereka tak sembelih lembu. Tuan-tuan bisa tengokkan satu video bagaimana di Jepun, kalau tak silap saya, dia tambak satu kerbau di pokok. Kerbau tadi lari, pusing pokok tadi. Sambil pusing, ramai pakat duk kumpul. Mereka berimpun di keliling bulatan tadi.
pegang satu pedang panjang, bila kerbau tu sampai kat depa, depa akan takik di belakang. Tetak belakang. Kerbau tu lari lagi. Sampai kat kawan tu, dia tetak pula. Sampai kat kawan ni, dia tetak pula. Tetak sampai kerbau tu putih tengkok. Allah, zalimnya. Ada satu video tu kita tengok bagaimana lembu yang dikerat kaki dia empat-empat tanpa disembelih. Duduk lembu tu, dah kaki empat-empat kena kerat. Kemudian, dia lapah lembu tadi daripada belakang. Kulit daripada belakang lembu, dalam keadaan lembu itu hidup. Ada video kan? Bagaimana zalimnya manusia terhadap binatang. Ada yang dia nak makan anjing, dia tak sembelih, dia ambil api, dia bakar di kepala. Suatu penyiksaan yang sangat-sangat menyakitkan binatang. Ini yang kata Islam ajak kepada kita buat baik kepada binatang. Sembelih itulah cara yang terbaik untuk mengurangkan sakitnya pada haiwan tersebut. Cantiknya agama yang Nabi bawa. Sebab tu Nabi Allah Ismail pesan kepada ayah dia, wahai ayah, tajamkan mata pisau, cepatkan sembelihan. Bagi segera mati. Kerana apa? Kerana mati itu menyakitkan. Wahai ayahku, sampaikan salamku kepada mak dan pujuklah mak supaya mak ni bersabar dan jangan ceritalah kat mak lagu mana ayah sembelih saya. Bawa balik baju ni ayah, baju pakaian aku ini, beri kepada mak. Kalau dia rindu, tengoklah baju aku ni. Dan kata Nabi Allah Ismail alaihissalam, kalau boleh janganlah beri budak-budak masuk mari ke dalam rumah. Sekali lagi mak tengok mereka, mak teringat kat aku. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebut kepada kita, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Tak kala kedua-dua mereka menjalankan perintah Allah dan dibaringkan di sebelah pelipisnya. Tekad dah ni, letak mata pisau di tengkok Nabi Allah Ismail untuk disembelih. Malaikat menyeru kepada Nabi Allah Ibrahim, wa nadainahu an ya Ibrahim. Kerana berasa hebat, kagum dengan iman Nabi Allah Ibrahim. Dan kami seru, kami panggil, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya. Sesungguhnya engkau telah benar menepati dengan mimpi itu. Sebagaimana kami perintahkan kepada kamu dalam mimpi kamu, kamu buat, kamu laksanakan. Tanpa kamu berpatah balik walau seinci pun. Walaupun kamu terpaksa mengorbankan anak yang kamu sayang. Kamu sanggup, wahai Ibrahim. Maka ini menjadi bukti ketaatan kamu kepada Allah mengatasi kasih dan sayang kamu kepada harta kamu yang paling kamu sayang, iaitu anak kesayangan kamu. Lalu Allah kata, qad saddaqta ru'ya, engkau telah membenarkan mimpimu. Inna kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami beri balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan Allah sebut, inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Demi sesungguhnya ini adalah satu ujian yang sangat terang, nyata daripada Allah. Ujian anak-anak ni tuan-tuan. Dan ada di kalangan kita yang diuji dengan kehilangan anak dan sebagainya. Anak ni sayang mengatasi harta benda yang lain. Sebab tu orang sanggup habiskan harta kerana anak-anak. Di kalangan manusia, di kalangan kita sanggup membelanjakan harta, habiskan duit ringgit kerana anak-anak. Maknanya dia sayang ke anak tu lebih daripada dia sayang duit ringgit harta benda yang dia cari. Dia tak kisah pun. Kerana apa? Kerana anak-anak. Lalu Allah kata apa akhirnya? وَفَدَيْنَهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. Maka kami tebus sembelihan Ismail ini dengan suatu penyembelihan, yakni kambing atau kibas yang besar yang dibawa oleh malaikat daripada syurga. Kibas ni sebagai ganti kepada Nabi Allah Ismail alaihissalam. Leher Nabi Allah Ismail tak luka walau sikit pun. Besarnya ujian yang Allah berikan kepada Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail dan Siti Hajar, tetapi mereka berjaya mengharungi ataupun menempuhi ujian tersebut. Lalu Allah berikan kelebihan yang begitu besar. Disebut di dalam tafsir, kibas yang dibawa oleh malaikat itu adalah
merupakan kibas itu kepunyaan Habil. Kalau kita baca dalam sejarah Nabi Allah Adam alaihissalam, dia ada dua orang anak yang bernama Habil dan Qabil. Allah sebut dalam Quran kan, watlu alaihim naba'a bnai Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Sampai banyaklah ayat yang Allah cerita tentang peristiwa Habil dan Qabil ni. Bagaimana mereka diminta oleh Allah untuk melakukan korban. Habil, dia memelihara, dia membela binatang, ternakan, kibas. Manakala saudaranya Qabil menjadi petani, menanam sayur-sayuran. Lalu mereka ni diminta oleh Allah, diperintahkan oleh Allah melalui Nabi Adam untuk melaksanakan korban. Habil, dia korbankan binatang ternakan hak paling sehat, paling elok, paling dia sayang. Manakala Qabil, dia korbankan di kalangan hasil pertanian dia, tanaman dia, yang dia sendiri pun tak mau, tak elok. Lalu diterima korban Habil. Allah terima, diletak di atas bukit, dimasukkan ke dalam syurga, simpan di situ untuk beberapa sekian lama. Akhirnya dalam peristiwa pengorbanan Nabi Allah Ismail alaihissalam, Allah perintah malaikat bawa turun kibah tadi ni untuk disembelih oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ketika mana Nabi Ibrahim nak sembelih Nabi Allah Ismail dengan pisau ni, Jibril alaihi salam datang untuk menyaksikan peristiwa agung ini. Dengan rasa kagum mengenangkan kebesaran Allah dan berasa takjub melihat ketabahan, kehebatan iman yang dimiliki oleh Nabi Allah Ibrahim, maka malaikat Jibril mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila mendengar ucapan itu, Nabi Ibrahim menyahut, membalas dengan La ilaha illallah wallahu akbar. Dan Nabi Ismail pula menyambut ucapan tadi dengan Allahu Akbar walillahil hamd. Ini di antara apa yang disebutkan di dalam tafsir ni. Tu tuan-tuan, lepas daripada itulah bila mana Nabi Ibrahim, Nabi Ismail berjaya mengatasi atau menempuhi ujian besar daripada Allah ni, Allah beri kepada Nabi Allah Ibrahim anak zuriat yang berikutnya, Nabi Allah Ishaq. Nabi Allah Ishaq alaihi salam. Kalau kita baca dalam tafsir, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Allah Ibrahim, Nabi Ishaq ni ketika Nabi Ibrahim sudah pun berusia sebanyak 99 tahun. 99 tahun dah umur Nabi Ibrahim waktu dapat Nabi Allah Ishaq. Hasil daripada perkahwinan dengan isterinya Siti Sarah. Ni kita pun lagu itulah Allah minta kita ni buat pengorbanan. Bila kita sanggup berkorban, kita sanggup membelanjakan harta pada jalan Allah, tuan-tuan. Tak kira lah sama ada korban, sedekah dan sebagainya. Allah ganti yang lebih baik. Allah ganti yang lebih baik. Macam mana Nabi Allah Ibrahim ni, Allah ganti, Allah beri lagi. Sebab tu diceritakan kepada kita bahawasanya tiap-tiap hari akan ada dua malaikat yang turun ke bumi berdoa kepada Allah. Kan? Masyhur hadis ni. Malaikat yang pertama berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan kepada orang-orang yang pemurah ni. Orang-orang yang sanggup mengorbankan hartanya pada jalanmu, berinfak, bersedekah dan sebagainya, khalafa. Ganti, beri kepada dia ganti yang lebih baik daripada hak dia beri tadi. Kalau dia beri sesuatu, duit ringgit, harta benda ke apakah, malaikat tiap-tiap hari berdoa, ya Allah, bagi ke dia, ganti balik kepada dia hak lebih baik daripada hak dia sumbang, hak dia korbankan. Malaikat yang kedua pula berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikan kepada orang-orang yang kedekut, yang tak mau sumbang, yang bakhil ni, talafa, kebinasaan pada harta benda dia. Wa na'udzubillahi min dzalik. Kita nak yang mana, tuan-tuan? Sudah tentu kita nak doa daripada malaikat, yang mana malaikat ni berdoa supaya kita dapat ganti hak lebih baik daripada hak Allah beri pada kita. Sebab itulah bila harta ni kita dapat, biar duduk dalam tangan sudah, jangan sampai dalam hati kita. Bila duduk dalam tangan ni kita ambil, kita tak sayang nak belanja harta balik. Bila-bila lagi ni dalam musim-musim kita nak menghadapi suasana korban ni.
Tapi kalau masuk dalam hati itulah yang kadang-kadang kita sayang, kita kedekut, kita bakhil. Nawa keluar balik untuk kita infakkan pada jalan Allah. Sama ada membantu saudara-saudara kita dalam suasana PKP, PKPD dan sebagainya, tuan-tuan. Jadi marilah tuan-tuan kita ambil semangat Zulhijjah, bulan Zulhijjah ni. Setahun sekali ya. Setahun sekali Allah beri 4 hari kepada kita. Saya seru tuan-tuan, lebih-lebih lagi diri saya sendiri yang bercakap ni. Marilah kita ambil kesempatan ini untuk sama-sama kita melaksanakan ibadah korban. Kita tengok pun dalam suasana SOP yang diberi, yang dikeluarkan oleh pihak-pihak bertanggungjawab ni, maknanya boleh kita buat korban tahun ni. Jadi ambil kesempatan ni, sebab tahun depan kita tak tahu kok mana lagi. Sama ada kita masih diberi peluang oleh Allah ataupun tidak. Kalau kita hidup pun tak tahu kita mampu buatkah tidak. Sementara tahun ni kita mampu buat, kita buat. Dan kita minta kepada Allah supaya Allah terima ia ibadat korban kita ni sebagai satu ibadah yang mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga sebagai ibadat untuk kita bawa pahala kebajikan, untuk kita bawa balik menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Allah cuma minta kita korban sebahagian kecil daripada harta kita saja, bukan semua. Allah tak minta kita berkorban sebesar pengorbanan Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail, tidak. Tapi pengorbanan yang Allah minta kita laksanakan pada hari-hari 10, 11, 12, 13 Zulhijjah ini hanyalah memerlukan sumbangan pengorbanan sebahagian kecil daripada harta kita yang Allah berikan kepada kita. Jadi mudah-mudahan dengan sedikit perkongsian yang saya kongsi dengan tuan-tuan pada kali ini akan memberi manfaat kepada kita bersama, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan sedikit tadabbur ataupun apa yang kita baca bermula daripada petikan ayat yang ke-100 dalam surah As-Saffat itu memberi kepada kita kesedaran dan keinsafan untuk kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini akan diterima oleh Allah dan dikira sebagai amal yang saleh untuk kita bawa balik menghadap Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti, insya-Allah. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dikasihi sekalian, apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang tidak baik daripada kelemahan dan kekurangan diri saya sendiri, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.